Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada anda yang memilih kami Malaysia hari ini sebagai pilihan anda. Sebagai tahu bahawa pagi-pagi macam ni banyak juga ya platform untuk anda mendapatkan pelbagai informasi perkembangan terkini di dalam negara khususnya COVID-19. Tapi anda memilih Malaysia hari ini pada pagi ini. Terima kasih diucapkan kepada anda semua. Alhamdulillah hari ini anda bertemankan saya Fazli Fuad dan juga rakan-rakan saya, dan di sebelah kanan saya bersama dengan Masila. Saya Marsila Hasan. Assalamualaikum. Harapnya anda semua sihat hari ini. Semoga ceria-ceria selalu. Dan yang tengah sarapan tu, selamat menjamu selera. Terima kasih kerana memilih kami. Sarapan pagi ya? Iyalah, sambil-sambil sarapan kan. Boleh tonton Malaysia hari ini. Boleh dapat informasi. Sebab hari ini kita akan kongsikan pelbagai perincian yang menarik. Antaranya kita ada mengenai rakyat Malaysia yang dikatakan akan sebanyak 1,000 orang dilaporkan akan muflis setiap bulan. Dan juga kita juga ada perkongsian-perkongsian menarik mengenai penyamar badan beruniform. Ya, betul. Tapi berbalik kepada sarapan pagi itu, saya tertarik dengan sarapan pagi itu. Sebab apa? Sebab saya merindukan untuk bersarapan pagi bersama dengan keluarga di kawasan luar. Di restoran, ya, di bahagian luar kan. Sebab kita dalam tempoh PKPB ini, memang kita tidak boleh untuk bersarapan pagi ke, keluar makan tengah hari ke, makan malam ke di luar. Sebab PKPB ini untuk anda yang berada di kawasan-kawasan berkenaan, kena duduk di rumah sahaja. Seorang saja boleh keluar. Kalau nak tapau makanan, boleh bawa balik rumah. Betul, dan sebagainya. Sebenarnya kita digalakkan untuk bungkus makanan kan, daripada kita duduk di kedai dan makan sebagainya. Dan bercakap mengenai makan, kita nak tanya kawan kita tu, Assalamualaikum, dah makan ke belum? Itulah dia, belum lagi. Alamak, kesiannya. Tapi itulah, macam biasa hanya minum air. Kita rutin kita memang setiap kali bangun pagi je, terus minum lebih kurang setengah liter air putih. Ia akan membantu hidup cergas dan juga membantu organ kita untuk berfungsi pada hari itu. Kita hari ini dalam situasi yang tertekan lah. Bukanlah tertekan pada tahap yang kritikal, tapi amat merindukan suasana sebelum PKP. Kadang-kadang makan itu benda yang sama je, tetapi suasana itulah yang kita rindukan. Kemeriahan, anak berlari di sana sini, kemudian kita bersalam, berjabat tangan, itu semua terpaksa kita lupakan waktu ini demi kesihatan bersama. Ujian untuk kita pada tahun ini, dan juga dijangka akan berterusan sampai tahun hadapan dengan situasi semasa dengan kes yang tinggi pada waktu ini, dengan kejiranan juga, negara jiran juga memang tidak menunjukkan sebarang perubahan yang positif, tetapi semuanya berjuang untuk melandaikan COVID-19 ini. Itu perjuangan yang panjang, bukan hanya untuk Malaysia, tapi di seantero dunia. Betul, dan paling penting kita sebagai orang kata tu, kita sendiri boleh bertindak sebagai frontliner dengan menjaga, mengamalkan kawalan diri, patuh SOP dan sebagainya. Itu yang paling penting sekali lah, supaya kita tidak, orang kata, menambahkan lagi bilangan kes positif COVID-19 tu. Sebab kebelakangan ni kita lihat angka kes positif COVID-19 ni sangat membimbangkan kan, saban hari meningkat dan meningkat. Ini yang kita khawatirkan. Memang kita khawatirkan. Setiap hari sebenarnya memang kita ternanti-nantikan statistik kes positif COVID-19 yang berlaku di Malaysia, ya, dan seperti yang diramalkan juga, ya, sebelum ini mungkin kita dihidangkan, ya, dengan kes positif COVID-19 1 digit, 2 digit, 3 digit dan memerajakan 4 digit. Contohnya seperti semalam, dan terkumpul 28,640 tinggi dengan kes baru 835. Dan jumlah kes aktif kini 9,903 dan jumlah kematian meningkat pada 238 dengan 2 kematian baru semalam, dan jumlah kes sembuh semalam ialah 674, menjadikan jumlah yang sembuh ialah 18,499. Dan semalam juga dilaporkan terdapat tambahan 2 kluster baru, iaitu kluster lintas di Sabah dan juga kluster limbungan di Labuan. Dan kalau kita lihat sekarang jumlah keseluruhan kes sembuh semalam discharge iaitu sebanyak 674 kes, di mana jumlah keseluruhan semua sekali sebanyak 18,499 kes. Apa yang merisaukan kita dekat Sabah, ya, sebab kita ada 44 kluster yang masih lagi aktif di sana, dan peningkatan kes harian tempatan masih lagi berlaku di Sabah. Dan bagi catatan kes di Sabah, semalam saja mencatatkan 410 kes, Negeri Sembilan 155, Selangor 125 kes, ya. Dan kita ucapkan tahniah juga, ya, kepada negeri-negeri yang mencatatkan 1 digit. Bukan tahniah apa, sebab antara negeri-negeri lain, yang lain 3 digit, 2 digit. Ni 1 digit ni di KL, ya, 9, Johor 8, Kedah 4, Kedah dan juga Terengganu 4, Putrajaya 1 kes sahaja dilaporkan semalam. Dan kita harapkan bahawa pukul 12 tengah hari nanti, kita harapkan keputusannya semakin lama semakin menurun. Dan kalaulah naik sekalipun, saya rasa kita jangkakanlah tidaklah terlalu tinggi sangat. Dan saya sebenarnya nak menyarankan juga, di samping kita berbicara tentang
statistik ini, juga kasihan kepada individu yang terpengaruh dengan fahaman yang membawa kepada sesuatu yang bersifat anti-intelektualisme, yang mana mereka ini membaca sumber-sumber seperti teori konspirasi, teori yang fahaman-fahaman yang mengarut, yang mana mengajak orang ramai untuk tidak mempercayai tentang COVID-19 ini. Betul. Sebenarnya ini semua hanyalah mainan duniawi sahaja. Sedangkan mereka ni tidak menjaga penjarakan fizikal, tidak buat apa-apa menentang segala usaha kita, dan juga ini adalah satu perkara yang akan membawa kepada lebih banyak kemudaratan. Betul. Ya, sedangkan kita pun memanglah mereka marah kerana ada masjid ditutup, sedangkan kita menutup atas dasar menjaga kemaslahatan. Sebab perlu difahami tentang luasnya maqasid syariah untuk menjaga nyawa, kehidupan akal kita semua dan juga harta benda. Dan ini amat penting. Kalau kita asyik menggunakan akal fikiran untuk berhujah, ia akan membawa kepada sesuatu yang negatif. Ya. Yang paling penting, mantapkan sumber bacaan, kita kena realistik dan juga bersama-sama berjuang untuk kita memutuskan rangkaian COVID-19. Betul, dan pastikan sumber bacaan yang kita baca itu tepat. Kadang-kadang sekarang ni banyak kan kita dapat berita-berita palsu dan sebagainya, dan kita pula mudah mempercayai berita-berita yang dikongsikan tersebut, dan sekaligus selalunya ramai yang nak jadi dirilah yang pertama. Dapat saja satu berita terus post dan sebagainya, tanpa kita mengesahkan bahawa berita itu benar ataupun tidak. Ini yang kita tak mahu lakukan. Jadi pastikan sebelum kongsi tu sahkan dulu berita itu sama ada palsu ataupun tidak. Sebab sekarang ni itulah masing-masing nak jadi wartawan kan. Betul. Mungkin masa dia kecil itu tempoh hari masa belajar dulu nak jadi wartawan kan. Tapi sekarang ni menggunakan platform media sosial untuk mereka menghantarkan berita-berita yang tidak benar, dan pastikan anda tahu bahawa berita itu adalah sahih sebelum anda menyebarkan suatu berita ataupun perkara. Berikan tumpuan juga kepada kluster baharu tadi yang kita mentekan tadi, ada nampak slide-nya. Selain daripada kluster yang sedang aktif, yang kami akan berikan statistiknya nanti. Tapi yang pentingnya juga selain daripada membaca bahan-bahan yang mengarut dan merosakkan minda, mungkin kalau anda nak mengkaji pun biarlah kepada sumber yang sahih, berpandukan kepada orang yang muktabarlah untuk merujuk, ya, bukan hanya menggunakan logik akal sendiri. Baik, kita nak mulakan pagi ini. Sekarang ini jam 8:08 pagi. Paparan akhbar yang pasti memberikan kita perkembangan terkini. Silakan. Ya, kita tahu bahawa sekarang ini masing-masing duduk di rumah, ya, dan mereka kadang-kadang ni tidak sempat untuk mengetahui apakah yang terkandung di muka akhbar-akhbar tempatan Metro, BH dan juga NST. Saya nak mulakan dengan berita harian dan seperti dipaparkan di muka hadapannya. Yang menarik untuk kami kongsikan, semalam berlaku pengalaman bagi mimpi ngeri kru kapal Dayang Topaz kongsi pengalaman karam di Kuala Baram Miri, dan butiran lanjut di hari Metro nanti akan dikongsikan juga, dan Fitri juga akan berbual mereka yang akan menjawab tentang bagai mimpi ngeri kru kapal Dayang Topaz ini. Dan di berita harian yang menjadi pilihan penerbit adalah terus saja di muka surat 13 ini berkaitan dengan masa untuk bersatu junjung tikah Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong, ya, Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, ya, dalam merungkai kemelut yang melanda, ya. Penguatkuasaan perintah darurat difahamkan antara cadangan dikemukakan Kerajaan Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan ia dilihat sebagai tindakan proaktif untuk menangani bencana sosiopolitik luar jangka yang melanda negara. Dan menurut pakar perlembagaan Jemaah Menteri atau Perdana Menteri yang dilantik oleh Yang di Pertuan Agong bersandarkan perkara 40/2/A dan perkara 43/2/A Perlembagaan Persekutuan boleh memberi pandangan mengenai hal ehwal pentadbiran serta pengurusan negara untuk pertimbangan baginda bersandarkan perkara 40/1A, ya. Dan kita harus lihat di sini, ya, bukan sahaja Perdana Menteri, malahan setiap anggota kabinet, ahli parlimen saya rasa harus bersatu padu, sebab kita sebentar nanti, ya, pada bulan November nanti kita akan ada belanjawan. Ya, belanjawan itu juga penting, ya, untuk kestabilan politik negara, bukan saja untuk kestabilan politik, bukan saja, ya, untuk perkembangan ekonomi, malahan untuk kita dan sebagai rakyat ni. Kita tahu bahawa belanjawan ini saya rasa ada kena-mengena dengan COVID-19 dan ianya bersandarkan paksi kepada bantuan-bantuan yang diberikan daripada kerajaan kepada rakyat, dan belanjawan ini sama-sama kita nantikan, ya, pengumumannya pada 6 November nanti, dan kita harapkan bahawa kesepakatan antara ahli politik, ahli parlimen itu dapat dicapai melalui belanjawan 2021 nanti. Itu yang menarik dalam berita harian. Tetapi di berita harian juga saya nak kongsikan, kita tahu bahawa kebelakangan ini ataupun negara Perancis baru-baru ini mencetuskan kontroversi di mana Malaysia mengutuk keras tindakan
provokatif ya, fitnah Islam. Ini statement ataupun kenyataan yang dikeluarkan daripada Menteri Luar Datuk Seri Syamsuddin Tun Hussein yang memetik beberapa tindakan sedemikian yang dapat disaksikan dunia baru-baru ini menerusi ucapan populis dan penerbitan karikatur yang menggambarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dan kata-kata daripada Datuk Seri Syamsuddin di dalam petikannya ini, Malaysia menjunjung hak kebebasan bersuara dan hak asasi manusia selagi ia digunakan secara bertanggungjawab serta penuh hormat, sekaligus tidak menafikan dan melanggar hak pihak lain. Dalam konteks ini mencemarkan dan mengecam Nabi Muhammad SAW yang paling mulia dalam Islam serta mengaitkan Islam dengan keganasan telah melangkaui batas hak berkenaan. Ya, dan Datuk Seri Syamsuddin Tun Hussein berkata demikian susulan tindak balas dan kemarahan dunia Islam terhadap kenyataan terbuka Presiden Perancis Emmanuel Macron mengenai hak untuk menyiarkan karikatur menggambarkan Nabi Muhammad SAW yang dianggap sebagai menghina Islam. Ya, itu dia yang menarik di berita harian yang telah pun saya kongsikan bersama dengan anda. Terus saja di Harian Metro. Di Harian Metro kita ada 3 paparan utama, antaranya jadi buruan selama 16 hari ditahan dengan kekasih. Ini mengenai suspek utama kes pengubahan wang haram Macau scam dan penjudian dalam talian, Alvin yang melarikan diri dengan memanjat pagar ibu pejabat SPRM Putrajaya. Itu antara yang menarik di Harian Metro, tetapi yang menjadi pilihan penerbit kita hari ini adalah kru terjun ke laut selamatkan diri berpantang ajal. Perinciannya di halaman 10 dan 11 di mana di sini katanya umpama mimpi ngeri terpaksa terjun ke laut dan kemudian terpaksa mengapungkan diri serta mengharung angin dan ombak kuat selama hampir 3 jam sebelum diselamatkan apabila kapal mulai karam selepas melanggar sebuah pelantar minyak. Dan sebelum kejadian kawasan di situ dilanda hujan lebat sejak jam 10 malam kemarin selain angin kencang dan laut bergelora. Semua kru sebelum itu sudah diarahkan membuat persiapan bagi menghadapi segala kemungkinan susulan cuaca buruk, namun tidak menjangkakan keadaan akan menjadi seburuk itu. Dan 2 anak kapal dilaporkan terkorban dalam nahas tersebut. Dan kesan kerosakan akibat pelanggaran itu belum dapat dipastikan, namun tiada sebarang kejadian pencemaran marin dikesan dan kapal Dayang Topaz sudah berlayar menuju limbungan pembaikan kapal yang terdekat untuk pemeriksaan kerosakan sebenar. Dan seramai 185 kru kapal terbabit berjaya diselamatkan dan dibawa ke jeti Pelabuhan Miri. Itu yang terjadi semalam dan kita ucapkan takziah kepada yang terkorban dan diharapkan semuanya dipermudahkan urusan. Dan kita akan mengadakan panggilan video call bersama Fetri Yahya mengenai insiden kapal Dayang Topaz ini. Dan kita akan nanti bersama dengan Lieutenant Commissioner Maritim Muhammad Hanif Muhammad Yunus, Timbalan Pengarah Operasi Zon Maritim Miri, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia yang juga merupakan Ketua Operasi SAR di talian. Assalamualaikum, Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Mungkin dapat diimbas kembali seimbas kronologi ketika menerima panggilan kecemasan dan segera bertindak menghantar pasukan mencari dan menyelamat di kawasan berkenaan. Silakan, Tuan. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada pihak MHI dan TV3. Untuk makluman semua, pada jam lebih kurang 6.45 pagi, MRCC iaitu Maritime Rescue Coordination Center Putrajaya telah menerima aduan dari kapal Sapura Construction yang telah mendapat isyarat kecemasan dari kapal MV Dayang Topaz. So, MV Dayang Topaz ketika itu sedang menjalankan kerja-kerja perbaikan di Pelantar Baramdi yang berada di posisi lebih kurang 7.7 batu nautika dari Kuala Baramiri. Jadi operasi cari selamat ini telah diaktifkan oleh MRCC Putrajaya setelah mendapat pengesahan mengenai aduan tersebut. Maklumat juga telah disalurkan ke Maritime Rescue Sub Center iaitu MRSC Kuching serta Pusat Operasi Zon Maritim Miri untuk koordinasi operasi cari selamat. Jadi pangkalan hadapan cari selamat PSC telah ditubuhkan di jeti Seri Emas Pelabuhan Miri. Zon Maritim Miri telah menggerakkan 3 aset Maritim Malaysia ke lokasi iaitu KM Siagot, KM Siakat dan juga Pemalang 23 turut dibantu oleh 3 buah kapal yang terdiri daripada Mesir dan pas turut oleh Petronas dan Shell berada berhampiran dengan lokasi kejadian. Berdasarkan kepada maklumat awal yang kita terima, kejadian disyaki berpunca disebabkan terdapat kabel sauh kapal MV Dayang Topaz terputus, ekoran daripada cuaca buruk dan kapal tidak dapat dikawal lantas hanyut melanggar platform
pelantar minyak di Barambi. Kelajuan angin masa kejadian mencecah sehingga 50 km sejam dan ketinggian ombak juga mencapai hingga 4 meter. Jadi semasa kejadian ramai 187 orang berada di atas kapal tersebut di mana sejumlah 125 orang telah jatuh ke laut. Manakala baki iaitu ramai 62 orang masih berada di atas kapal MV Dayang Topaz. Hasil siasatan awal yang dibuat oleh pihak Maritim Malaysia mendapati mangsa-mangsa tersebut telah terjatuh ataupun terjun ke laut kerana khawatir keadaan akan bertambah buruk kiranya mereka terus berada di atas kapal. Ini memandangkan dengan keadaan kapal yang ketika itu mengalami kerosakan akibat dari pelanggaran dengan platform dan juga keadaan kapal yang tidak dapat dikawal pada masa tersebut. Walau bagaimanapun pihak kami masih menyiasat punca kejadian sebenar. Dan itu semua 123 mangsa yang terselamat telah dibawa ke Pangkalan Hadapan Cari Selamat yang kami tubuhkan di JT Serimas, Pelabuhan Miri. Seterusnya mangsa-mangsa dibawa ke hospital dan klinik yang berdekatan untuk rawatan susulan. Memandangkan terdapat mangsa yang cedera ringan dan terdapat mangsa yang kita khawatiri masih trauma lah kisah daripada kejadian tersebut. Dua orang mangsa yang meninggal dunia telah dibawa melalui menggunakan helikopter ke helibase Miri. Seterusnya diserahkan kepada pihak polis dan hospital untuk bedah siasat. Dan seterusnya operasi cari lambat ini telah ditamatkan pada pukul 8 malam hari yang sama. Ya, ketika awal sampai di kawasan untuk mencari penyelamat, apakah cabaran yang ditebuhi? Dengan tadi difahamkan bahawa dengan laut yang bergelora, cuaca yang buruk, adakah juga menyukarkan pencarian ketika itu? Untuk makluman masa ketibaan aset-aset maritim dan juga aset-aset daripada bantuan daripada pihak Petronas dan Shell, memang keadaan laut masa itu masih lagi agak bergelora, laut agak bergelora dan cuaca agak buruk dengan keadaan angin yang agak laju, angin agak kencang. Jadi dengan kerjasama daripada semua pihak, semua mangsa telah dapat diselamatkan, telah dijumpai, termasuk yang telah meninggal dunia sampai 2 orang lah. Jadi situasi memandangkan telah pun tamat operasi mencari dan menyelamat dan ditamatkan pada malam tadi. Jadi macam mana keadaan kapal yang ditinggalkan di situ? Okey, untuk makluman juga kapal tersebut sekarang masih berada di Desa Bersauh, lebih kurang 2 batu dari muara Sungai Miri. Keadaan kapal mengalami kerosakan. Walau bagaimanapun dia menunggu untuk dibawa ke limbungan untuk pembaikan. Jadi dalam waktu yang terdekat ini macam mana pengawalan situasi di kawasan berkenaan, sebab kita difahamkan cuaca yang tidak menentu ketika ini, mungkin ada sentiasa bersedia untuk menerima pejua panggilan kecemasan selepas ini, Tuan? Ya. Betul. Ya, betul. Pihak Maritim Malaysia sentiasa bersedia siap siaga 24 jam 24/7 dan kami akan menggerakkan aset-aset kami ke lokasi segera sekiranya menerima aduan. Dan kami punya MRCC di Putrajaya, MRSC di lima buah tempat iaitu di Kuching, Kota Kinabalu, Kuantan, Johor Bahru dan juga Langkawi sentiasa siap siaga dengan sebarang aduan yang kita terima, barang aduan kecemasan dan aset-aset sentiasa sedia untuk diatur gerak. Ya, baik. Terima kasih pada kami ucapkan kepada pihak Tuan kerana bersama dengan angkatan yang begitu cekap menjalankan tugas dan juga menyelamatkan lebih banyak nyawa, insya-Allah. Terima kasih atas perkongsian pada pagi ini. Sama-sama. Itu dia bicara bersama Lieutenant Commissioner Maritim Muhammad Hanif Ahmad Yunus, Timbalan Pengarah Operasi Zon Maritim Miri, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia yang merupakan Ketua Operasi SCR. Dan kalau kita lihat cepat ya, selain menerima isyarat terus digerakkan aset ke kawasan berkenaan. Misi menyelamat yang mana yang cedera pun telah pun diterbangkan untuk melakukan rawatan. Jadi telah pun ditamatkan operasinya. Kita doakan kepada mereka yang terjejas dengan ini kembali pulih emosi dan kekuatan mereka, dapat kembali berkhidmat, dan kepada yang meninggal dunia ucapan takziah kepada keluarga mangsa. Kita sambung berbincang di akhbar di NST. Okey, kalau di NST ini juga ada kaitannya dengan laut yang bergelora menjelang Tengkujuh. Ini a lifeline for fishermen ahead of monsoon. Ini laman yang ke-10 NST. Dan ini merujuk pada kisah nelayan yang sebelum ini mereka ada kekangan disebabkan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, ditambah pula dengan
tengkujuh yang bakal tiba. Jadi pendapatan bagaikan roller coaster, tidak menentu. Dan ini menyebabkan mereka amat mengharapkan kepada bantuan. Dan salah seorang nelayan, Zairi Zainal Abidin daripada Kampung Kempadan Kuantan menyatakan bahawa pernah juga berjuang dengan hanya tinggal RM100 untuk survive dalam tempoh seminggu. Dan ini tabaran hebatlah buat kaum nelayan. Jadi mereka amat mengharapkan bantuan seperti BPN 2.0 yang mana akan membantu keluarga mereka, anak-anak yang akan belajar nanti. Tetapi kesimpulannya, nelayan detik sukar dalam situasi sebegini. Ya, kita wawa sekarang ni pun peralihan monsun ya, dan hujung-hujung tahun ni memang kalau diikutkan setiap tahun sebenarnya nelayan-nelayan agak kurang ke lautan ya disebabkan peralihan monsun itu. Dan kita harapkan ialah bayangkan nelayan memang tidak ada sumber pendapatan yang lain ya. Kadang-kadang ada juga nelayan yang mengambil inisiatif lain ya, ikan ditangkap tu kadang mereka jadikan ikan masin ya dan sebagainya. Tetapi mungkin ada di antara nelayan terkesan disebabkan pandemik COVID-19 ini, dan diharapkan bantuan kerajaan yang diberikan kepada mereka ini dapat meringankanlah sedikit golongan-golongan mereka ini. Okey, baik, kita nak kongsi apa yang menarik yang ada di utusan. Ini di utusan digital di mana 4 pemilik akaun media sosial Hina Agung disiasat. Polis melakukan siasatan terhadap 4 pemilik akaun Twitter dan Facebook kerana mengeluarkan kenyataan berhubung yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang berunsur hasutan. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Datuk Huzair Muhammad berkata siasatan dijalankan Unit Siasatan Jenayah Terkelas USJT Bukit Aman melibatkan beberapa individu termasuk pemilik akaun Facebook Ronnie Liu Tian Q. Katanya ia susulan hantaran yang dimuat naik pemilik akaun FB itu tertulis "Now in Bangkok, they are saying no to the king." Kini di Bangkok, mereka katakan tidak kepada raja pada 21 Oktober lalu. Dan mereka juga menyiasat pemilik akaun Twitter Uncle Arif kerana memuat naik kenyataan berunsur penghinaan terhadap Al-Sultan Abdullah. Selain Liu Libnan yang mempertikaikan video dimuat naik Majlis Keselamatan Negara MKN berhubung 7 wasiat Raja-Raja Melayu. Dan orang ramai juga diingatkan supaya lebih bertanggungjawab dan sentiasa menghayati prinsip rukun negara, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara bagi mengelak perlakuan yang mempunyai kecenderungan menghasut sekaligus merosakkan keharmonian negara. Itu yang ada di utusan Malaysia. Dan kita nak berehat seketika dan sekembalinya nanti akan bersama Fatri Yahya dan juga tetamu kita Puan Aziza Fazlun Abdul Aziz, Pegawai Insolvensi Kanan 1 Jabatan Insolvensi Malaysia untuk membincangkan perincian mengenai lebih 1,000 rakyat dijangka muflis setiap bulan. Segalanya hanya di Malaysia hari ini. Lapan minit pagi kembali kita bertemu di MHI dan kita masih membincangkan aspek yang penting untuk pengetahuan bersama. Ini termasuklah mereka yang terlibat dalam pelbagai sektor dan juga industri yang selama ini berjuang dengan bisnes yang kencang dan sebagainya. Tetapi disebabkan PKP dan COVID-19, mereka terpaksa dalam keadaan yang payah. Turun naik, jatuh bangun untuk mempertahankan bisnes, ramai yang hilang kerja dan sebagainya, dan dijangka lebih 1,000 orang akan muflis tahun hadapan disebabkan ketidakstabilan dalam urusan kewangan. Dan untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut, kita bersama dengan Puan Azizah Fazlun Abdul Aziz yang merupakan Pegawai Insolvensi Kanan 1 Jabatan Insolvensi Malaysia. Dalam konteks kita berpanggilan secara video di pagi ini. Assalamualaikum Puan Azizah. Waalaikumsalam warahmatullahi dan salam sejahtera. Baik, bila kita melihat ataupun mendengar berita tentang ada yang muflis jumlahnya begitu besar ya, ini menimbulkan kerisauan dan berdasarkan pengamatan awal ialah kita sedia arif tentang COVID-19. Jadi mungkin dapat diberikan mukadimahnya Puan Azizah, bagaimana ini akan membawa kepada satu musibah kepada mereka yang selama ini kekal dengan bisnes tapi berdepan dengan ancaman ini. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak TV3 kerana mengundang saya dalam rancangan ini bagi mewakili Jabatan Insolvensi Malaysia. Pertama sekali, saya ingin menerangkan tentang apa itu muflis ataupun bankrupt. Ianya berlaku apabila seseorang individu yang telah mengambil hutang, itu tergelar dia sebagai penghutang
dan seseorang yang memberi pinjaman itu kita gelari sebagai penghutang. Jadi apabila seseorang penghutang itu telah gagal menjelaskan hutang ataupun berlaku ketidakupayaan menjelaskan hutang kepada penghutang tersebut, maka pihak penghutang akan mengambil tindakan kebangkrapan di Mahkamah Tinggi. Jadi berdasarkan rekod Jabatan Insolvensi ini pada bulan Januari tahun 2020 sehinggalah Ogos 2020, jumlah kes kebangkrapan yang telah didaftarkan ialah sebanyak 5,066 kes. Namun, kes-kes kebangkrapan tersebut bukanlah berpunca daripada pandemik COVID-19. Ini adalah kerana melihat pada kesan sebenar COVID-19 ini ke atas penghutang, ia akan memakan masa yang panjang, iaitu sekurang-kurangnya 1 tahun daripada tempoh moratorium ataupun moratorium bersasar itu berakhir. Contohnya, saya ingin memberikan contoh. Apabila seseorang penghutang itu tidak membayar hutangnya, jadi pihak penghutang boleh mengambil tindakan selanjutnya, iaitu membuat penyata tuntutan dan dia mempatkan di mahkamah untuk satu penghakiman dikeluarkan. Apabila penghakiman telah dikeluarkan, pihak penghutang diberi masa lagi untuk menjelaskan hutang tersebut. Tapi sekiranya pihak penghutang masih tidak tahu ataupun mengambil sikap tidak sandalewa, tidak mengambil sebarang tindakan terhadap penyata tuntutan tersebut, maka pihak penghutang boleh mengambil tindakan lanjut, iaitu memfailkan notis kebangkrapan. Jadi dalam notis kebangkrapan itu dinyatakan juga jumlah berapa yang terhutang dan diserahkan segala kediri atau serahan kepada penghutang tersebut. Jadi setelah dalam masa notis kebangkrapan itu diberi tempoh lagi, iaitu selama 7 hari. Selepas 7 hari tiada apa-apa tindakan, maka satu perbuatan kebangkrapan telah berlaku. Jadi pihak penghutang akan mengambil tindakan lanjut, iaitu memfailkan pula petisyen penghutang di mahkamah. Jadi dalam tempoh petisyen penghutang ini, ia memakan masa 6 bulan. Jadi kalau sekiranya pihak penghutang juga tidak mengambil apa-apa action terhadap tindakan tersebut, jadi perkara ini akan dibawa untuk perbicaraan di mahkamah. Jadi pihak mahkamah yang akan menentukan sesuatu perintah akan dikeluarkan. Jadi sekiranya perintah kebangkrapan telah dikeluarkan, maka jatuhlah hukum seseorang itu, individu itu menjadi title seorang muflis ataupun bankrupt. Jadi selepas diisytiharkan bankrupt, barulah Jabatan Insolvensi Malaysia ini mengambil peranan untuk mentadbir kes-kes kebangkrapan tersebut. Itulah penerangan saya. Ya, itu dia. Mukadimah pun begitu jelas sekali penerangannya. Jadi Puan, dapatkan pendapat Puan, kita melihat bahawa yang dijangka sini melibatkan golongan muda ya, yang mungkin baru membuka perniagaan dan juga apakah mereka ini sebelum ini berdasarkan pengalaman Puan dalam situasi yang buntu, mungkin kerana walaupun telah melalui pelbagai proses refinance, berjumpa dengan agensi kaunseling pengurusan kredit, namun masih lagi buntu dan akhirnya terpaksa berdepan dengan risiko muflis itu. Puan, bagaimana? Okey. Apabila individu yang telah dihukum bankrupt ni ataupun yang belum dihukum bankrupt, maka dengan keadaan COVID-19 ni, jabatan kerajaan telah mengambil pelbagai usaha untuk membantu lapisan masyarakat ini, termasuk yang tidak bekerja ataupun penjawat awam, dengan memberikan pelbagai bantuan. Jadi berikutan bantuan moratorium yang bermula pada April sehingga September dan disambung pula dengan moratorium bersasar. Jadi kat sini kita nampak bahawa kerajaan amat prihatin terhadap permasalahan ini. Dan juga Jabatan Insolvensi Malaysia juga mengambil satu inisiatif yang amat bernas di mana kami telah meminda dan juga mengambil langkah membuat satu akta bagi langkah-langkah sementara bagi mengurangkan kesan penyakit coronavirus ini yang dipanggil Akta 89 yang berpokok kuasa baru-baru ini pada 23 Oktober 2020
juga dilihat sebagai satu kelegaan kepada rakyat Malaysia berikutan nilai ambang yang telah dinaikkan kepada RM50,000 daripada RM50,000 kepada RM100,000 dan ianya berkuat kuasa sehingga 31 Ogos 2021. Seperti yang sedia maklum bahawa sejak Jabatan Insolvensi ini ditubuhkan, daripada dahulu nilai ambang keberhutangan itu ditingkatkan dari masa ke semasa, iaitu asalnya daripada RM10,000 kepada RM30,000 sehingga pada 6 hari bulan 10 2017 Jabatan Insolvensi membuat satu pindahan asal lagi di mana kita menaikkan kepada RM50,000 dan sekarang kita dalam peringkat untuk diwatakan oleh Menteri, kita Jabatan Insolvensi ada membuat akta pindahan 2020 di mana kita akan tingkatkan kepada RM100,000. Jadi bila nilaian ini dinaikkan, jadi rakyat Malaysia akan berfikir dan bertindak dengan waras untuk membuat hutang ataupun akan berfikir untuk berbelanja mengikut keperluan sahaja. Ya, jadi kita pun bimbang dengan berakhirnya moratorium dan sebagainya dan jumlah itu akan meningkat. Jadi berdasarkan ramalan pihak insolvensi dengan jumlah yang begitu tinggi ini, bagaimana gambaran awal 2021 ni? Sebabnya dengan mungkin ada yang terlibat dengan pengangguran, ada mungkin yang terpaksa menutup perniagaan. Jadi nasihat juga Puan kepada mereka yang sedang berdepan dengan risiko isytiharkan Muzaffar ini. Silakan. Okey, nasihat saya ialah apabila seseorang itu telah berasakan bahawa dalam keadaan sekarang ini berlaku satu keperitan bagi mereka. Mereka ada jalan keluar untuk sesuatu permasalahan mereka yang hadapi, iaitu seperti mana yang kita ketahui kerajaan telah menubuhkan melalui Bank Negara Malaysia telah menubuhkan satu agensi iaitu yang dipanggil agensi kaunseling dan pengurusan kredit yang kita singkatan dia ialah AKPK, yang di mana agensi ini membantu individu bagi mendapatkan kaunseling dalam menguruskan kewangan dan juga individu yang tidak dapat menguruskan hutang tapi dia memenuhi kriteria kelayakan asas, dia boleh mendaftar di bawah program pengurusan hutang yang diperkenalkan oleh agensi AKPK yang saya nyatakan tadi. Jadi di samping itu, bagi perusahaan kecil dan sederhana ataupun kita panggil PKS, boleh memohon bantuan melalui skim penyelesaian pinjaman kecil daripada institusi kewangan yang terlibat atau BNM Link ataupun pejabat-pejabat daerah BNM. Oleh demikian, penghutang yang tersepit dengan masalah kewangan pada masa ini segeralah bertindak untuk mendapat khidmat nasihat dan kaunseling untuk mengelak sebarang tindakan kebankruptan. Seperti mana yang kita tahu, apabila stigma dibankruptkan, banyak halangan akan berlaku. Jadi seboleh-bolehnya kita elak daripada dijatuhkan perintah kebankruptan. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Puan Azizah Fazrul Abdul Aziz, Pegawai Insolvensi Kanan 1, Jabatan Insolvensi Malaysia, berkongsi maklumat, statistik dan juga pesanan kepada orang ramai dan juga moga tabah dengan ujian ini. Terima kasih lagi Puan. Sama-sama, Cik. Okey, itu dia. Dan juga banyak sebenarnya fakta-fakta ataupun terma-terma yang perlu kita fahami sebelum memahami lebih mendalam berkaitan dengan Muflis ini. Dan ia ekoran daripada ramai yang bertanya di MHI. Kita bawakan banyak topik-topik sebelum ini. Jadi ini antara yang dimahukan oleh anda sebagai penonton MHI untuk mengetahui lebih lanjut. Dan walaupun cuma dalam panggilan video, namun jelas penerangannya. Dan kami nanti insyaAllah akan mencuba yang terbaik untuk berikan maklumat kepada yang terjejas. Moga-moga ada sinar untuk mereka yang buntu dengan masalah kewangan ini. Baik, tadi saya lihat ada seorang lelaki masuk ke set kami menggunakan name tag yang berbeza, penampilan yang ternyata juga berbeza dan ini adalah satu perkara yang menakutkan sebab mungkin ramai akan menjadi mangsa. Dan sebab itu kita akan saksikan dulu ini berapa lagi trivia ataupun maklumat ringkas berkaitan dengan penipuan melibatkan penyamaran sehingga ramai yang terpedaya. Saksikan. Aktiviti jenayah membabitkan penyamaran sebagai pihak berkuasa, penjawat awam dan petugas syarikat pembekal perkhidmatan semakin membimbangkan.
Pada April 2019, seorang lelaki ditahan polis selepas menyamar sebagai ejen syarikat penapis air sehingga berjaya memperdayakan mangsa dengan menyerahkan sejumlah wang. Suspek dilaporkan telah pergi ke rumah mangsa untuk menjalankan pemeriksaan berkala pada mesin penapis air milik mangsa. Selepas pemeriksaan, suspek memberitahu penapis air milik mangsa perlu ditukar dan anggaran bayaran bernilai RM120 hingga RM400 perlu dibayar oleh mangsa. Suspek yang telah berjanji untuk datang semula ke rumah mangsa kemudiannya terus melarikan diri selepas menerima wang. April lalu, 2 lelaki didapati menyamar sebagai anggota polis dengan mengadakan sekatan jalan raya sebelum cuba menyamun pengguna jalan raya lain. Dalam kejadian jam 6.10 pagi itu, seorang mangsa lelaki berusia 42 tahun sedang memandu seorang diri lalu memberhentikan kenderaannya selepas ternampak sekatan jalan raya itu. 2 lelaki yang dipercayai menyamar sebagai anggota polis memakai vest kuning yang tertera logo polis dan juga memakai topeng muka. Suspek menurunkan tingkap kereta mangsa untuk diperiksa. Namun setelah ditanya, salah seorang suspek cuba meragut rantai emas mangsa dan mencederakannya dengan objek tajam. Menyamar sebagai kontraktor syarikat bekalan elektrik menjadi taktik leceh seorang lelaki untuk mencuri di dalam premis di sekitar daerah Hulu Langat. Suspek berusia lingkungan 30-an atau 40-an itu memperdayakan mangsa dengan meminta kebenaran memeriksa meter di premis berkenaan. Mangsa diminta menutup meter elektrik dan suspek mengarahkan semua staf keluar dari premis supaya mereka kononnya tidak tercedera ketika proses pemeriksaan dilakukan. Sebaik premis dikosongkan, suspek akan menggeledah premis dan mencuri barang berharga serta wang tunai. Orang ramai diminta lebih berwaspada dan tidak sewenang-wenangnya membenarkan orang asing masuk ke rumah atau premis tanpa sebarang identiti pengesahan, lebih-lebih lagi sepanjang tempoh kawalan pergerakan PKP ini. Ya, pasti penipuan ini melibatkan motif untuk memperdaya mangsa demi mendapat wang dan harta yang lain. Dan ini perkara yang serius dan perlu kita cakna tentang apa yang berlaku di sekitaran. Baik, itulah tadi. Masuk dengan nama lain, IC nama lain, kad kerja nama lain. Dan Barsila dan juga Fazli ada jawapan untuk membongkar siapa lelaki ini. Silakan. Ya, terima kasih Petri. Itulah dia. Kadang-kadang kalau kita perhatikan setiap pejabat awam, ya, badan beruniform ini di tubuhnya mesti ada name tag, ya, tanda nama. Betul. Dan itu menggambarkan bahawa confirm lah ataupun yakinlah sebenarnya mereka ini daripada badan kerajaan dan sebagainya. Tetapi jangan kita lupakan kadang-kadang ada di antara mereka ni cuma menyamar sahaja. Betul. Lebih lagi kalau kita perhatikan, ya, kegiatan penyamaran ini mengundang komposisi yang tidak sihatlah di kalangan agensi kerajaan dan yang lebih teruk lagi implikasi buruk itu kepada mangsanya sendiri. Betul. Dan kadang-kadang kita perlu pastikan sama ada orang yang datang ke arah kita tu betul ke tak betul. Macam tetamu kita hari ni. Ni betul ke tak? Rasanya betul ke tak betul ni nama lain tapi kenapa kat situ dia tulis Kasim ya? Kena tukar nama. Sebenarnya saya datang memang bawa bantuan. Kalau tak mau percaya saya tak apalah. Takkan tengok name tag tak percaya saya juga. Tapi muka saya kenal ni. Ini bukan Kasim. Tak boleh juga. Saya Kasim Baba. Ini paling senang kan? Ya, betul. Itu Nampak ni. Dah semua kat luar tengok. Nampak tak? Ni. Nama saya Kasim, saya nak bagi bantuan semua orang, ya. Itulah dia. Jadi Antara modus operandi lah. yang paling senang. Kan? Inilah yang kita nak bincang hari ni kan. Ya. Betul. Orang tengok nama Kasim, betul lah yang datang ni Encik Kasim datang nak bagi bantuan dan sebagainya. Tapi sebenarnya kita perlu berhati-hati. Betul? Betul. Dan hari ini kita akan memperincikan mengenai penyamaran beruniform ini bersama tetamu kita hari ini. Tak lain tak bukan Encik Kamal Afendi Hashim, penganalisis jenayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. AKA Kasim. AKA Kasim. Oh, dah lain dah. Dah tim lain dah. Okey, dan saya rasa permulaannya tadi itu merupakan salah satu daripada cara ataupun antara dialog yang sering dimainkan oleh golongan yang tidak bertanggungjawab ini yang menyamar sebagai itu daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jabatan Kebajikan Masyarakat. Lebih lagi sekarang ini COVID-19. Betul. Itu antara yang banyak kes berlaku jugalah. Datang ke rumah sebab kononnya nak memberikan bantuan. So, ada dua bentuk, dua cara. Satu dalam talian, yang satu lagi dibuat secara bersemuka. Kadang-kadang ada orang terima panggilan kadang-kadang kan, nak beri bantuan, nak menyabar ni ada saman apa ni, ini kita tahu. Tapi ada juga yang lebih mempunyai keyakinan, keterampilannya, dia datang.
Kan? Tetapi dia ada buat persediaan persiapan yang rapi untuk mengaburi mata orang ataupun mencuri kesempatan itu. Kan? Contohlah penggunaan props, ini semua akan membantu mereka. Kadang-kadang dia pakai baju ada jata negara. Sedangkan ini satu kesalahan. Kemudian ada juga kadang-kadang yang paling modal paling murah lah. Paling senang sekali. Paling senang cari benda-benda yang ada emblem misalnya, yang ada logo apa semua, pakai je dekat tie ke kan. Sebab perhatian seseorang tu bila tengok yang pakai macam ini, macam saya lain dengan songkok, dengan tie, dengan apa semua, mana ni nampak macam malaikat. Tetapi betul malaikat. Kalau macam ini nampak macam malaikat tapi kan. Jadi bila pakai macam ni orang tambah percaya. Betul. Juga yang paling mudah sekali bermodalkan RM2.5 ialah pakai suatu jaket atau kemeja dan kemudian mengenakan name tag. Saya pinjam Cik Kasim daripada PB kat depan tu. Jangan ada orang panggil depan ni Kasim dah kan. Jadi ini cara paling mudah. Ataupun menggunakan sesuatu yang nampak seolah-olah official ataupun rasmi. Katalah dia pakai pas. Macam ni. Nampak rasmi kan? Ya. Saya datang ni, minta maaf, saya datang ni sebab ada denggi, dia orang report. Jadi sekarang ni nak kena check lah. Kalau denggi ni RM10,000, buat-buat kelang kabut apa semua. Pegang pula ni apa mini kompo apa nama ni walkie-talkie pandai mini kompo walkie-talkie kita timur aduan jadi kita kena periksa lah kucing cik ni tak ada lesen ya benda-benda macam ni contoh kan yang perlu lesen ni anjing kucing dah payah kemudian dah sudah props ni cara bagaimana dia okey apa yang selalu dia orang tipu kat sana TNB Cik Alfian saya minta maaf ya. Rumah Cik Alfian ni bil warna merah ni kita kena potong hari. Tak boleh. Walaupun orang tadi kata bukan nama sebenarnya Alfian ni kata janganlah potong tolonglah potong tapi dia kata tak boleh. Ya, saya mesti nak potong. Sama macam tarik kereta. Kan? Menyamar juga. Ni tak boleh. Sekarang macam mana? Okay? So dia menggunakan persuasion tadi dengan sedikit authority yang ada untuk dapat. Yang paling popular tadi yang dekat dengan kita lah. TNB, air, gas. Kita datang ni nak periksa gas. Ini Mak Jah. Saya datang ni nak periksa gas. Wahid anak Mak Jah dah telefon. Contoh, just input dalam skrip dia tu. Masuk rumah, akses. Kalau dia nak merompak pada tu, satu perkara. Tetapi kalau dia sekadar datang untuk canvas, mengetahui jalan keluar masuk rumah kita, logistik, di mana kedudukan apa semua, maka ini satu maklumat yang bahaya. Kan? Juga ada juga yang menyamar pihak berkuasa polis. Ini paling ramailah kat luar sana tu. Menyamar polis. Sebab orang bila dengar polis, Marsila tadi pun cakap dengan saya 2-3 kali pengsan. Baru saya cakap kita cerita pasal menyamar polis. Kan? Ketakutan tu. Kerana kita tidak mengenali mereka secara baik. Kalau kita mengenali mereka, kita tahu kepribadian dia macam mana. Jadi tak perlu rasa takut atau gentar kecuali melakukan kesalahan seperti ini. Kan? So, menyamar polis. Menyamar sekarang ni pegawai kesihatan. Tip top. Kan? Paling banyak sekarang. Paling banyak sekali. Yang terbaru minggu lepas, Datuk Seri Dr. Azman Pekeso bagi tahu ada orang yang teknik dia cantik lah. Dia tengok, dia orang tengah buat inisiatif nak bantu orang masa susah, masa COVID ni. So, pegawai-pegawai dia jumpa orang, ada nombor telefon dia letak. So, this particular person scammer ni, dia ambil nombor telefon tu. Dia tengok pegawai lagi satu. Kontak pegawai satu lagi kata, tadi aku nak keluar duit tak boleh lah Jam. Kau tolong transfer duit kat akaun ni. Pasal nombor telefon dia kan. So dia pun tengok, betul lah ni. Dia pula tak check balik kali. Jadi duit tu dimasukkan ke akaun seorang yang lain. 500 terbang. Pasal maklumat tu terbuka. Ada juga kes-kes yang menyamar untuk periksa COVID kan. Datang-datang bawa kapas nak jolok hidung kan. Kalau kita kena macam tu tengah jalan-jalan dia tu kan, baru balik pada shopping 2 orang pergi ke, tiba-tiba ada orang cakap minta maaf je kesihatan saya nak ni. Gabrah juga tau. Ya, betul. Itu pakai mask terbalik ke bukan kan? Jadi di situlah kesempatan tu untuk dia menggoncang keyakinan kita. Itu yang paling banyak sekali. Jadi kalau kita berhadapan dengan situasi macam tu, tiba-tiba didatangi oleh petugas yang memakai uniform dan sebagainya, macam mana kita nak berdepan, nak handle situasi tu? Sebab dalam keadaan takut kan. Takkan nak buat pengisian pula kan? Tiba-tiba kancing gigi jatuh orang. Kalau dah tahu macam ini sangat mudah.
pegawai-pegawai kerajaan tu yang berkhidmat dengan badan agensi kerajaan semua, mereka tahu proses ni agak susah dan mereka akan memperkenalkan diri dia. Okey, dia akan cakap contoh ni nama saya sekian, saya daripada sekian, ditunjuk Cik D kan. Dia perkenalkan diri, dia akan memperkenalkan diri dan memberitahu apa kesalahan, apa sebab dia tahan misalnya. Kan? Dia tak ada kalau Encik Polis ke ini boleh tunjukkan kat kuasa ke apa. Kenapa kamu tak percaya ke? Susah agak kan bila dia jerkah macam tu. Tetapi kalau yang selalunya berlaku ialah dia akan memperkenalkan diri dia, tunjuk kat kuasa baik daripada majlis pembandaran misalnya majlis bandaraya ke ada. Jadi yang menjadi masalah tu kita gugup masa tu sebab kita tak menyangka bahawa kita akan ditahan ataupun orang nak tanya kita sesuatu sebab ada juga orang yang menyamar. SPRM pun ada. Dia menyamar, saya SPRM gini-gini. So inilah digunakan ketakutan kepada pihak berkuasa tadi. Ya, kadang-kadang kita kadang tidak berada dalam situasi tersebut kan. Mungkin kita tidak mengetahui, tetapi bersama kami di talian video sekarang ini merupakan salah seorang mangsa yang telah pun ditipu oleh seseorang yang menyamar sebagai anggota beruniform. Jadi kita terus saja nak bersama dengan pemanggil kita. Assalamualaikum. Salam. Ya, kita bersama dengan Cik Nur Fitriatul Adura Abdul Karim, salah seorang mangsa. Ya. Okey, mungkin boleh kongsikan dan saya rasa saya percaya setiap perkongsian yang diberikan ini mungkin dapat memberikan peringatan kepada mereka supaya supaya mereka tahulah tentang perkara ini. Kita terus saja nak bersama dengan Fitri. Silakan Fitri. Ya. Okey, mangsa difahamkan ditaringi oleh seorang pegawai Majlis Penerangan Kajang dan meminta wang, itu yang berlaku. Jadi mungkin Fitriatul dapat berkongsi bagaimana detik mula ketika anda ditaringi oleh pegawai berkenaan yang merupakan individu yang menyamar itu. Silakan. Okey, cerita berlaku dalam tahun yang lepas lah. Ketika kita tengah membuat renovasi di rumah, tiba-tiba ada seorang lelaki yang memakai jaket dengan logo Majlis Pembandaran. Dia komplain lah keadaan rumah dengan batu, pasir. Sedangkan kita tidak mengganggu pun di sekitar rumah tersebut. Dan dia kata dia nak saman. Cara dia sangat meyakinkan, dia berhubung dengan ibu saya lah. Cara dia sangat meyakinkan sebab dengan jaketnya, dengan cara percakapannya, jadi kita pun rasa yakin lah. Cuma kebetulan ketika itu ketua keluarga kami tiada di rumah. Jadi kami ambil inisiatif dengan cara minta nombor telefon untuk berhubung dengan ketua keluarga kami lah. Ya, jadi anda melihat kepada karisma dan keyakinan itu sebagai keyakinan. Adakah dia meminta wang dan sebagainya ataupun anda memang panik disebabkan aura karisma yang dipamerkan itu, jadi terus mengikut arahan atau macam mana? Kami tak terlalu berasa panik sebab kami dah aware sekarang ni terlalu banyak scam yang ada dekat negara kita. Yeah. Jadi kebetulan pula dia nak berhubung dengan ketua keluarga kami iaitu ayah saya, tetapi ayah saya jadi di rumah. Jadi kami mengambil inisiatif untuk counter back balik dengan cara bagi nombor telefon untuk berhubung sendiri dengan ayah saya. Jadi bila ayah dah balik dari kerja, kita bagi nombor telefon, ayah pula berhubung dengan dia kata dia tak nak berjumpa. Nampak lagi reaksi muka dia lain bila dia tanya keluarga kami kerja apa. Bila kami kata kerja tentera, riak muka dia lain. Dari situ kita macam nampaklah kegugupan dia tu kan. Bila kita bagi nombor telefon, minta jumpa, nak kita buat secara betul lah kan, kalau betul apa salah semua, tapi dia tak nak berjumpa. Dia nak saman lah. Dia guna modus operandi nak saman. Nak saman, lepas tu ada tak diminta cash dan sebagainya? Tiada, tapi dia kata nak saman dan kalau tak bayar akan ada tindakan yang lebih daripada itu. Sempat ambil gambar dan juga sebagainya? Tidak, tapi kami terus call Majlis Pembandaran. Kami hubungi Majlis Pembandaran. Betul ke ada staff untuk buat, contoh kita ada terima komplain ke apa ke kan. Kalau kita terima komplain, nak tahulah apa susulan lanjut yang patut kita beri kerjasama. Tapi staff di Majlis Pembandaran sendiri kata, kami tidak akan buat kerja berseorangan. Kami tidak akan buat kerja dengan hanya memakai kereta biasa. Yeah. Dan sekarang ni kemungkinan staf yang datang ke rumah kami itu adalah bekas pekerja Majlis Pembandaran. Sebab cara dia berkata semua tu amat meyakinkan kan.
dan staff minta kami MPKJ minta kami berhati-hatilah sebab sampai sekarang ni masih ada modus operandi yang sama. Dia tak boleh tengok orang buat renovation, dia akan datang. Sekarang dia tak berseorangan tetapi berdua. Berdua pula. Yes, sekarang masih jadi lagi tetapi berdua. Ya, ada ugut tak kata nak rakam ada CCTV di sekelilingnya atau untuk menggertak lagi? Tak ada. Tak ada. Tapi itulah peringatan penting untuk orang lain supaya tidak menjadi bangsa. Okay, terima kasih kepada Nur Fitriatul. Ya, sama-sama. Ya, jadi tadi dia kata menurut Fitriatul banyak fakta dia ada. Mungkin ada pemahaman yang mendalam ataupun ada juga sumber-sumber yang dia menyebabkan dia boleh berhujah. Tak, betul. Saya tengah keliru lagi sebab tadi Fitri, yang ni Fitri. Jadi scam ke apa gini? Tengah menyamar. Faham lebih kurang sama. Fitri dengan Fitri. Jadi apa dia cakap tadi, pengamatan dia sangat tepat. Tindakan dia tadi, dia kata berhubung dengan ketua keluarga. Kan? Ya. So, apa jadi, penjenayah orang yang cakap, dia boleh membaca dan menghidu peluang yang ada. Dia macam, kalau kita peluang tu, satu yang positif, bagi dia kesempatan. Jadi dia tengok, oh ni tengah buat renovation sebab memerlukan lesen, permit apa semua. Dia tahu benda-benda tu. Jadi tetapi kesilapan dia datang seorang dan kelemahan itu yang menyebabkan dia tak boleh buat. Bila pula cakap bapak kerja askar kan, terbayang. Wah, saya penting lagi takut dah. Kecut perut datang pak cik ni kan. Yeah. Jadi itu satu penampan yang baiklah. Yeah. Supaya dia discourage daripada buat. Begitu juga bila cakap saya tak kisah nak masuk rumah tapi jangan marah, ada CCTV. So, kalau kawasan perumahan dia ada PDPA, Akta Perlindungan Data Peribadi, orang kena setuju apa semua sebelum boleh pasang CCTV. Tapi rumah sendiri nak pasanglah. Jadi bila cakap tu discourage. Apa yang factory pula cakap tadi, sangat betul. Kalau ambil gambar dia, cakap boleh je, boleh, tapi saya ambil gambar dulu. But sentiasa berada di dalam pagar atau dalam jeriji, di sebalik jeriji. Ya. Saya juga risau. Ya. Satu menyamar, yang kedua takut dia agresif. Selagi Tahu bab perempuan kan? Betul. Okay. Ini Cik Fitria. Cik Kasim terus hari ni. Okay. Apa jadi ialah selagi kita berada dalam satu halangan di depan, kurungan akan berada dalam rumah. Dia ting tong daripada rumah je jenguk kan. Ya nak apa? Because kalau dia nak lari pun ambil masa. So selagi kita tak buka jeriji ni, kita selamat. Kalau dah buka kan mak peah pun, siapa tu ya Allah, kejap datang ya nak. Memang kena game lah. Sekarang yang paling mudah dia buat menyamar samaran tadi kan. Cik nak hantar barang sebab kita sekarang hantar barang makanan ke apa semua. Hantar barang. Ni kena bayar dulu. Ni salah satu scam yang dia buat lah. Tapi apa pun yang dia cakap tadi, yang saya pick up daripada Fitri yang cakap tadi, juga yang disebut oleh Fitri tadi, ialah penggunaan logo tadi. Ini yang merupakan kesalahan di bawah Akta Nama dan Lambang. Kan? Kita tak boleh guna jata negara, the crash ini apa semua. Tetapi dari segi kawalan, ini yang harus kita perbincangkan. Sebab kadang-kadang ada tailor yang dia buat, dia set pakai, bila pakai macam ni, dia duduk kat mana? Duduk kat bawah-bawah precinct tu. Kan? Cik duduk. Janji orang pun jumpa kat kafe supaya nak memperdaya orang bahawa dia bekerja dengan ni. Ada orang yang saya pernah jumpa pun, alamat Kementerian Luar Negeri. Okay? Dia scam orang hantar perabot rumah dia, alamat Kementerian Luar Negeri. Ada juga yang alamat pejabat peguam negara ke apa. Padahal dia tidak bekerja di sana. Ini tipuan yang lebih licik lah. Okey. Baik, kita ada soalan daripada penonton kita di Facebook MHI. Rakan Facebook MHI kita. Kita nak terus saja. Apakah soalannya? Kepada saya ke Cik Kasim? Kepada dua-duanya. Dua-dua, ya? Okey. Jangan laporkan video, berita yang kita tak pasti kesahihannya. Sedikit sebanyak ia mengundang kegusaran terutamanya kepada golongan suri rumah. Jadi, apa pandangan anda di studio? Soalan dia kan. Wah, saya seronoklah ni pertama kali saya jumpa soalan dalam bentuk ni ya. Baik. Yes, kadang-kadang dia bagi dalam bentuk video ya. Kadang-kadang dia bagi dalam bentuk satu yang viral lah. The key seperti mana yang dianjurkan oleh Suruhanjaya Komunikasi Multimedia dan Kementerian Komunikasi Multimedia, gunakan formula SURE, S-U-R-E. SURE iaitu S, check the source. Sumbernya tadi. You understand apakah naratif tadi dalam bentuk satira ataupun dia buat kelakar ataupun saja dia nak bercakap tambah tokoh tambah. Kemudian R, buat research sikit. Betul ke? Sebab dia tulis dalam ni daripada doktor yang kerja HKL. Kita pun tak cak, kita panjang. Jadi akhirnya sebenarnya kita bukan memperpanjangkan. Kita memperbodohkan diri sendiri dan orang lain dan membiarkan mereka membuli kita. Right?
Ketiga, bila sudah buat research tu, baru kita understand. Tadi S, E tadi evaluate, pertimbangkan berita tersebut. R, research, dan U, understand. Ini keynya. Sebab masyarakat duduk rumah sekarang, ramai orang yang duduk rumah disebabkan pekerjaan daripada rumah, ya, WFH, ya, dan juga lain-lain. Jadi talian cyber ni dibuka. Itu yang kadang-kadang orang kena faham gini-gini. Jadi gempar ni, kalau berita palsu, dia merupakan satu kesalahan di bawah Seksyen 233. Kalau rasa tak betul, pergi cek balik dekat website yang betul. Kalau tadi orang tadi kata maklumat video tu begini dan begitu, kan, ambil dulu baru tahu. Sebab kadang-kadang dia letak benda-benda yang menyebabkan rangsa perkauman, ya, menyebabkan kacau ganggu, kegemparan awam. Memang sengaja didesain untuk jadi macam itu. Tapi ada juga yang menyamar. Ada yang scammer ni. Dia buat video call, dia menyamar kat belakang ni dia pakai uniform apa semua. Tapi kalau orang yang terlatih, kita akan nampak beza sebenarnya. Ini kenapa dia punya butang kat sini, butang kat sini. Tapi kalau yang tak terlatih, contoh nama dia Said Sani, contoh dia tak terlatih, dia tengok betul lah ni, dia pun takut apa semua, ya. Kalau ini cara untuk kita mengatasi ini dengan mendapat sedikit pengetahuan. Katalah hari ini 2 minit lawatlah laman sesawang kementerian ke agensi, tengok macam ini dan simpan nombor telefon yang betul. Kita dah tahu orang menyamar, boleh menyamar askar, menyamar Myanmar. Menyamar Myanmar, menyamar pengawal keselamatan misalnya. Nombor-nombor penting tu kita simpan supaya bila datang, sekejap ya, saya ambil gambar, saya nak kontak dulu. Nombor telefon pejabat encik ada. Saya pun kadang-kadang ada orang, ini daripada jabatan sekian, saya like, kenal tak ni Cik Amir tu? Kenal tak Nipi? Ini kenal tak ni Zainal Muar? Dia pun kenal. Orang yang tak ada kerja di situ. Saya tak tanya orang yang kerja kat situ. Saya tanya orang yang tak kerja kat situ. Yang tak ada pun orang tu. Ada sekali tu ada orang telefon saya, "Bang, nak minta tolong ini, you kena masukkan dalam akaun gini-gini." Saya kata, "Ni siapa ni? Ini tuan sekian gini-gini." "Kat mana?" Dia kata. Dia menyamar, dia kata dia bekerja di Bukit Aman. Bukit Aman ni. Saya kata dekat tingkat 36 kat tingkat 36. Bukit Aman tu tak ada pun tingkat 36. Ini cara kita. Dan yang paling penting sekarang ni, apa yang telah pun kami bincangkan dekat sini, sudah pastinya kita kena peka kepada persekitaran lah. Itu paling penting. Tapi apa yang kita merisaukan tentang ibu bapa kita yang mungkin berada dekat kampung, kan? Betul. Bagaimana caranya untuk kita membantu mereka ini, dan apa yang paling penting, kita kena nasihatkan. Tak boleh kalau yang mana mungkin kalau duduk dengan kita tu, mungkin kita boleh bagi tahu, kan? Tapi mungkin duduk dekat kampung jauh macam mana, kita kena ingat berkali-kali. Kita kena bagi tahu, ya, kepada ibu bapa yang mungkin berada di kampung, makcik Kiah ke, kan, dan sebagainya. Bagi tahu dekat mereka supaya pengenalan penting, pengenalan diri itu penting, dan kadang-kadang kita mungkin tidak memahami tentang perkara ini. Ambil gambar tu. Betul. Apa yang dibicarakan. Itu paling senang lah. Sebab sekarang ni masing-masing ada gadget. Ambil gambar tu lah. Sebab ambil gambar kadang-kadang kalau yang menipu tu, mereka takut lah. Mana nak ambil gambar. Tiba-tiba nak ambil gambar kan. Yang penting kita jangan panik bila didatangi orang-orang macam ni. Itu bukan buruk sangka. Bila kita tengok walaupun dia lengkap semua, kita tanya dia, kita nak confirmkan, kita ambil langkah berhati. Itu bukan nama buruk sangka, Cik Kia, ya. Itu namanya curiga. Jadi jangan risau. Cuma nak beritahu sikit. Siapa-siapa yang lepas ni nak scam gunakan jabatan negara, gunakan bendera, gunakan apa semua yang berkenaan dengan penjawat awam, anda boleh dituduh di bawah Seksyen 1720 Kanun Kesusahaan Menyamar Penjawat Awam yang menjanjikan hukuman 2 tahun dan denda. Cubalah. Orang sekarang bijak. Ada gambar, memanglah senang nak buktikan. Betul tu. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Encik Kamal Effendi Hashim ataupun Encik Kasim, penganalisis jenayah, kerana sudah bersama kami pada hari ini. Terima kasih Encik Kasim. Terima kasih. Sama-sama. Kita dapati bereaksi ketiga. Sekalinya nanti Fetri akan bersama yang akan membincangkan tentang kita untuk pembudayaan norma baharu di sekolah. Segalanya pastinya dalam Malaysia hari ini. Baik, kembali dalam Malaysia dan kita ingin membawa kepada nuansa pendidikan di mana apa yang terjadi, pendidikan tetap diteruskan demi kelangsungan ilmu kepada anak bangsa. Dan untuk hari ini saya akan bersama dalam talian dengan pembudayaan norma baharu di sekolah. Untuk itu bersama dengan Haji Muhammad Azhar Haji Tumin, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Johor Bahru SMK AJB, untuk berkongsi pengalaman itu. Di talian, Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam. Ya, Cik Fitri. Baik, bagaimana dengan pelaksanaan PDP dan juga dalam tempoh PKP yang cukup mencapai ini, tetap digerakkan sesi pembelajaran pengajaran yang berkesan untuk semua pelajar
dapat ilmu juga sebelum mereka nanti akan bersemuka dan juga ada sambutan dengan ibu bapa dan sebagainya. Silakan Tuan Haji. Betul. Ini JPT. Terima kasih banyak jemput saya bersama-sama sini. Sebenarnya dalam kalau kita lihat surat keliling surat siaran bilangan 3 2020 daripada Kementerian Pendidikan Malaysia, pihak kementerian meminta supaya pihak sekolah melaksanakan kelas walaupun dalam tempoh PKP. Untuk kita mengadakan kelas sebab kita merasakan bahawa kalau dalam tempoh apa sekalipun, maka PDP ataupun pengajaran dan pembelajaran perlu dilaksanakan kepada para pelajar kita. Dan itulah pihak sekolah telah merancang menyusun jadual mengikut subjek-subjek setiap tingkatan. Dan kerana itu kita mengadakan penjadualan dan kita memaklumkan kepada para pelajar tentang perlunya kita mengadakan pembelajaran ini. Dan tingkat awal kita menyusun jadual, kemudian kita melaksanakan PDPC online secara setiap hari CPT. Setiap hari kita mengadakan sebanyak 2 sesi. 2 jam sesi pagi bermula pukul 9 hingga pukul 11 dan sesi kedua bermula pukul 2 hingga pukul 4. Dan setiap hari itu satu sesi satu mata pelajaran bagi setiap tingkatan. 1, 2, 3 dan 4 dan serta 5. Dan CPT kita maklum bahawa apabila kita melaksanakan PDPC secara online, kita pasti tahu ada masalah di kalangan parent, para pelajar, mungkin beberapa masalah contoh dari segi pelaksanaan penggunaan peranti, penggunaan line dan sebagainya. Maka untuk itu CPT kita juga mengadakan soal selidik kepada para ibu bapa tentang bagaimana sambutan mereka tentang rancang kita mengadakan PDPC online ni. Ya, jadi ada pemantauan dan ada mungkin semak imbang apa yang berlaku dalam kelas online berkenaan. Betul. Sebab kita diminta oleh pihak kementerian, di samping kita mengadakan PDPC online, kita diminta juga melihat kemampuan, keupayaan para pelajar dan ibu bapa untuk melaksanakan PDPC online ini. Dan daripada kajian kami, soal sidik yang kami adakan, kita adakan kepada sebanyak lebih kurang 61.75%. Maksudnya kita responden kita sebanyak 344 orang daripada 557 orang pelajar kita, bermakna lebih kurang 61%. Dan dia mungkin boleh kita anggap valid soal sidik kita itu, di mana kita menyatakan terdapati bahawa 95.93% ibu bapa bersetuju dengan PDPC online ini. Ini kita dapati bahawa PDPC ini amat penting supaya pelajar-pelajar dapat laksanakan walaupun dalam tempoh apa sekalipun, mereka tetap dapat belajar, dapat ilmu, dan mereka amat penting bagi kami sebagai waris generasi akan datang, waris negara ini, maka kita perlu bimbing mereka. Baik, Tuan Haji, proses pematuhan SOP sebelum PDP bersemuka dibenarkan, jadi macam mana menuju ke arah itu persiapan dilakukan, termasuk saya difahamkan ada juga proses sanitasi yang begitu teliti sebelum pelajar datang ke sekolah. Silakan. Okey, terima kasih Cik Puteri. Sebenarnya sebelum sekolah dibuka pada untuk bermula dari tanggal 5 sebenarnya. Tanggal 5 bermula pada tarikh 24 Jun dibuka. Sekolah telah diberikan garis panduan oleh pihak kementerian, pihak Jabatan Pendidikan Negeri dan juga PPD diberi penataran tentang cara-cara pembukaan sekolah. Dan di sana kita lihat bahawa ada beberapa cara, dan untuk itu sekolah telah yang pertama memberikan garis panduan penerangan kepada seluruh warga sekolah secara Google Meet, secara Maya. Dan akhirnya sebelum pelajar-pelajar ini masuk, kami telah bersama-sama bergotong royong, rakan-rakan guru, para ibu bapa dan pekerja swasta untuk bersama-sama membuat tanda-tanda arah, penjarakan dan sebagainya di setiap kelas, laluan, di kantin, di dewan makan dan di asrama. Sebab CPT sebenarnya pelajar kami ini ada lebih kurang 500 lebih, semua tinggal di asrama. Maka tugas kami adalah untuk memastikan bahawa sekolah kami, bangunan sekolah, bangunan asrama, surau, dewan makan, kantin, semua dalam keadaan bersedia untuk menerima para pelajar ini. Kerana itulah kita akan pastikan sebelum mereka masuk pada tarikh 24 Jun itu, kita pastikan mereka dalam keadaan yang selamat untuk masuk ke sekolah. Ini semua kita laksanakan dengan kerjasama semua pihak lah. Dan pastinya juga dibimbing, dilihat, dipantau oleh pihak Jabatan Pendidikan Negeri, pihak pendidikan daerah dan juga oleh PPD. Ya. Tuan Haji, dari segi keperluan emosi pelajar, kita sedia arif nanti mereka juga mahukan ibu bapa datang ya. Jadi proses itu bagaimana dijaga supaya SOP tetap dipatuhi sekalipun ibu bapa ni datang untuk mengambil cuti hujung minggu dan sebagainya, tetap berpandu kepada SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Silakan. Betul Cik Fitri. Sebenarnya
kita faham anak kita apabila berada di sekolah pun kita rasa dah lama tak jumpa sebab mereka ini tidak boleh balik kecuali dengan kebenaran oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan mereka tak boleh menziarah pun sebenarnya kalau ikut SOP yang ditetapkan oleh pihak kementerian tak boleh ziarah. Jadi kerana itulah mulai 9 Oktober yang lalu pihak kementerian telah buat satu garis panduan yang baru di mana mulai 9 Oktober para ibu bapa boleh mengambil anak untuk balik bermalam. Dan ada syarat dia, ada SOP-nya CPT, iaitu yang pertama ialah untuk balik bermalam selepas tempoh 4 hingga 6 minggu mereka dibenarkan balik sekali. Balik sekali. Contoh untuk kami pihak sekolah memastikan pelajar-pelajar boleh balik masa di Pabadi nanti pada 12 bulan November nanti, maka kami susun supaya tempoh daripada cuti itu lebih kurang 17 Oktober yang lalu kita benarkan pelajar balik bermalam di rumah untuk sampai ke tempoh 12 November nanti cukup 4 minggu sekurang-kurangnya untuk mereka dibenarkan balik. Itu proses kami lah yang ditetapkan oleh pihak kementerian bahawa tempoh untuk pelajar balik bermalam pastikan tempohnya antara 4 hingga 6 minggu. Dan untuk menziarah CPT untuk menziarah kebenaran yang diberikan pihak kementerian ialah pada 11 kali. Walaupun ia bergantung bertakluk pada kemampuan sekolah. Sekiranya pihak sekolah mampu untuk menyediakan tempat pertemuan yang ramai, yang banyak dengan jarak-jarak penjarakan fizikal antara parent dengan parent boleh dilakukan, maka ikut kemampuan. Mungkin 2 minggu sekali kita gilakan sebab macam kami contohnya CPT, tempat pertemuan kami ada di dewan makan, di kelas-kelas, di kantin, di wakaf-wakaf yang ada di kita sekeliling sekolah dan asrama kita gunakan. Kerana itulah kita boleh adakan lebih kerap berbanding 11 kali tempoh pertemuan itu. Sebab yang penting ialah pastikan dalam setiap pertemuan itu pihak sekolah dapat mampu menyediakan tempat-tempat yang sesuai untuk mereka bertemu di samping menjaga penjarakan itu. Dan itu pun CPT kebenaran yang diberikan adalah bergantung kepada jumlah ahli keluarga. Yang digunakan hanyalah untuk mak, ayah dan adik-adik yang terdekat. Tidak boleh ramai. Dan itu pertemuan pun CPT hanya 20 minit saja. Okey, baik. Terima kasih Tuan Haji penjelasan yang cukup berkesan dan difahami. Demikian. Terima kasih banyak. Ya, Haji Muhammad Azhar Haji Tumin, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Johor Bahru SMK JB yang berkongsi tentang norma baharu ketika kita diuji dengan PKP dan juga COVID-19. Ilmu tetap diteruskan dengan PDP yang kondusif untuk pelajar. Seperti ini kan penampilan Ratu Balkis dan Bibi Fly hanya di MHI. Kembali selepas ini. Langkahmu terbongkar, langkahmu lebar, ku tak mudah percaya. Nenek-nenek sudah kok tinggal, siang malam masih terjaga. Siapa ada orang ketiga, coba teka apa nama dia. Casanova, Casanova, dia lelaki dasar buaya menjara cinta. Casanova, dia Casanova, Casanova. Tantang lihat jelita wanita, langkah bermula. Casanova, dasar buaya. Satu, dua, tiga, engkau sudah berpunya, masih mencari betina 4, 5. 1, 2, 3, kan aku dah kata, sekali ku ludah, ku tak jual semula. Nenek si bongkok 3, siang malam masih terjaga. Siapa ada orang ketiga, coba teka apa nama dia. Casanova, Casanova, dia lelaki dasar buaya menjara cinta. Casanova, dia Casanova.
Casanova buat aku bossa nova. Gayanya luar biasa katanya menggoda. Rupa-rupanya semua dia libas. Tak cukup satu, tak pandai puas. Jangan mimpi soal hati, aku tak kompromi. Kalau aku mau sekali petik dah berganti. Wanita tahu harga wanita itu. Aku tak hilang kau, tapi kau hilang aku, ya. Hey. Let's go. Casanova. Casanova. Dia lelaki dasar buaya. Penjara cinta. Casanova. Dia Casanova. Casanova. Tantang lihat jelita wanita. Maka bermula Casanova. Dasar buaya. Casanova. Let's go. Casanova. Dia lelaki dasar buaya. Oh Casanova. Casanova. Let's go. Casanova. Tantang lihat jelita wanita. Langkah bermula oh Casanova. Dasar buaya. What's up? Semua kau libas, tak cukup satu. Nampak tak? Apa khabar? Baik. Datuk Balkis dan juga Mifly. Alhamdulillah sihat. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Sihat. Itulah dia. Kami yang bertiga je. Mana Sofia? Hari-hari lain. Okey, kita kemas sikit. Jom. Okey. Okey, itu dia lagunya Buaya. Sedap tak? Sedap. Cuma best. buaya je yang tahu sedap ke tak. Macam mana boleh bergabung berdua? Bergabung. Macam mana kita jumpa Akish? Bermula daripada satu program reality juga, Mentor Millennial. 2017 kan? 2017 ya. Ya, Balkis ni protege kepada Hazama. Okey. Tapi masa tu, masa dia bertanding tu, Mimi in charge dalam dia punya stage coordination, stage performance. So, dari situlah kita jumpa. Tapi Balkis punya minat muzik memang ke arah tu ke? Ataupun macam mana? Memang ke arah tu. Bukan balada. Bukan. Biasa ke. Dia memang nak menari juga macam mana. Balkis dah 15 tahun dalam industri kan. Kenapa baru sekarang ada single? Baru sekarang ada single. Memang Akish nak orang cakap nak buat single tu dah lama, but belum ada rezekinya lagi. So this time untuk Akish libas semua kot. Baguslah perkataan lirik libas tu sebenarnya dia menangkap kalau siapa yang mendengar tadi kan. Tapi macam tempoh hari waktu mentor Millennial 2017 Hazama sebagai mentornya. Ya, betul. Tapi saya percaya sekarang ni mungkin jadikan Mifly sebagai mentor Akish juga. Ya, memang dari dulu lagi memang Kak Mimi ialah idola Akish. Kak Mimi ya. Kak Mimi ya. Saya masih muda. Cabaran untuk menyanyi tenaga Kak Mimi? Mimi memang lincah kan kat stage kan? Ya. Itulah sebab Akish rasa semua orang dah tahu macam mana Kak Mimi perform kan. So apa yang perlu I buat ialah untuk fokus belajar lagi macam mana untuk jadi seperti Kak Mimi. Actually, tak adalah jadi macam Mimi kan. Tapi Mimi rasa Balkis ni memang sangat berbakat. Kita dah kenal dia 15 tahun lepas sebenarnya. Dia dah masuk TV awal lagi. Masa kecil-kecil lagi ya? Ya, masih kecil lagi. Dia ni wanita yang tabah sebenarnya. Okey. Sebab Mimi Mimi pun lebih tabah mengenali. Sebab Mimi lebih mengenali dia ni seorang wanita yang tabah. Mimi sangat-sangat excited sebab dia akhirnya decide untuk kembali ke dalam industri and come out dengan lagu dia sendiri. And bila Mimi dengar lagu Buaya, hasil karya Iki dan juga Syafiq Naufal dan juga Mimi dan juga Afif dan juga Ratu Balkis sendiri. Mimi rasa lagu ni boleh bagi dia semangat. Ya. Maknanya 2 tahun berehat tu benda inilah. Tapi lagu tu kisah benar ke apa? Kisah Lagu tu benar ada ke? kisah benar tak? Semua orang pernah hadap dengan buaya. Kalau tengok muka dia, guys, kalau tengok muka dia, mesti dia berhadapan dengan buaya every day. Itulah dia. Macam itulah macam pelakon European European. Orang kata muka dia macam Ukasha Senrose. Ya tak? Cuba-cuba sama. Akish campuran apa? Campuran ada ni. Tak ada campuran. Memang pure Terengganu. Patah Timur lah. Patah Timur. Oh, Patah Timur. Cakap Terengganu. Patah Timur. I memang. Bukan apa? Poland Bukan. Memang orang Patah Timur. Terengganu boleh. Kelantan boleh.
Peher boleh. Okey. Apa rahsia menjaga kecantikan? Sebab dari artis kan kena kembali ni. Kena jaga makan, tidur awal, macam tu lah. Harap-harap dia ikutlah ya. Okey, apa yang dibuat kalian untuk stamina? Tadi tengok sesi praktis semua kan? Untuk stamina buat apa? Well, Mimi jenis Mimi percaya pada praktis. Okay. So kalau Mimi rasa kalau kita perform ke apa, yang penting tu masa praktis. Praktis tu yang kita boleh tahu apa kita nak buat. So bila kita lebih praktis, maksudnya kena lebih time lah. Kan kena spend time kat praktis. Tiap-tiap hari lah. Untuk dapatkan natural showmanship tu. Macam Mimi dah biasa awal kemunculan pun dengan pertandingan kan. Tapi sekarang pun masih lagi bertanding. Jadi pertandingan tu membantu untuk kita fokus. Hard training. Betul. Semua reality show bagi Mimi adalah satu platform untuk artis craft dia punya idea. Sebab bila kita diberi peluang setiap minggu tu kita kena perform. Dari situ kita develop skill untuk tahu macam mana nak perform. So Mimi sangat happy that Mimi jumpa Balkis masa mentor milenial 3 tahun lepas sebab Mimi rasa dia ada banyak potensi. And Balkis, yes. Balkis ni kalau misalnya kata dia menyanyi kan, saya rasa baru menampakkan karakternya tu. Kan? Tapi apabila sekarang ni nampak dia nampak dia. Itu nak tanya tu. Memang dia jiwa muzik tu ke? Kan? Sebab saya duk imagine macam balada kan. Sebab pertandingan kena menyanyi semua genre kan? Ya, boleh je nyanyi semua genre. Tapi Akish lebih pada genre, pop lah, pop fast macam tu kan. Sebab dance. Sebab Akish bila atas pentas, Akish memang suka menari. So bila dia atas pentas, dia dah jadi orang lain dah. Bila tengok Akish, saya teringat Juliana Banos lah. Banyak now. Macam muka dia ada. Kan? Lepas tu bila Mimi train dia, Mimi rasa dia, Mimi bukannya nak boleh compare sebab bila kita train artis muda kan. Tapi Mimi rasa dia ada bila dia menari. Dia nampak selesa. Betul. And dia macam tahu apa dia buat. So sebab tu Mimi train Balkis. Okay, di sebalik tadi Afak kata wajah pendiam ada gelora untuk hip hop semua Ada. Jadi mungkin selepas ni Akish ada perancangan dengan Mimi sudah, dengan yang lain? InsyaAllah, doa-doakan. Tak nak nyanyi lagu Fitri ya? Fitri ya? Buat lirik lagu? Amin. Cakap amin. Amin. Okey. Baik, kita dah sampai ke penjuru rancangan. Jadi terima kasih kepada Ratu Balkis, kepada Mimi Fly. All the best untuk lagu Thank you. Jangan lupa untuk saksikan Buaya, okey? Okey. Jaga-jaga buaya-buaya. Jaga Buaya. Casanova. Jaga. Okey, alright. Okey, jangan lupa esok kita ada sempena istimewa Maulidi Rasul. Ya, 12 Rabiul Awal bersempena dengan sambutan Maulidi Rasul pada esok hari, dan pengisahan besok pun berkisarkan tentang Maulidi Rasul. Okey, baik. Nampaknya itulah. Assalamualaikum. Ya, jumpa lagi. Jaga SOP. Assalamualaikum. Bye.